Kita kan kalau kamu perasan kan bateri kalau kita letak kat lidah kan rasa lidah tu macam something benda kan sebab ada chemical, maksudnya ada bahan kimia dalam bateri tersebut. So maksudnya macam mana proses berlaku apa ni, lepas elektron terima elektron tu menghasilkan satu tenaga elektrik. So contoh aplikasi untuk voltaic cell ni sebenarnya adalah sel bateri tu. Okay, so apa benda yang kau nak kena faham? So apakah sel kimia? So sel kimia maksudnya sel yang terdiri daripada dua logam berlainan dicelup ke dalam elektrolit dan disambung dengan litar luar. Okay, so korang nak jadi style simple je kan? Okay, so saya terus macam ni. Sambil-sambil ni saya tunjuk gambar aja apa benda part yang paling penting yang korang nak kena tengok. Sekejap view. Naikkan view dia kepada yang ni. Nampak tak kat skrin ke kabur skrin? Kabur ke? Kabur tak? Kabur. Kalau saya buka yang ni kabur tak? Kabur juga. Tak apa tengok buku masing-masing. Ada tak buku? Buku surat? Muka surat tu lah muka surat 32. Tengok buku masing-masing. Ni dalam buku je. Okay, so nak bagi faham. Tujuan saya buat paste gambar ke sebelah-sebelah ni nak bagi faham. Nak bagi faham apa benda, okay. Dekat buku korang tu kita akan faham dulu apa maksudnya sel, voltaic cell. Okay, so voltaic cell tu maksudnya adalah satu sel yang terdiri daripada dua logam berlainan yang dicelup dalam elektrolit dan disambung dengan litar luar. Okey, maksudnya kalau kita terjemahkan dalam bentuk gambar gajah, okey, gambar gajah ada dekat bawah buku korang tu, maksudnya macam gini. Okey, maksudnya apa? Dua elektrod, okey ni elektrod satu. Okey, elektrod dua yang dicelupkan dalam elektrolit. Okey, so cahaya ni bukan cahaya biasa, namanya adalah elektrolit. Okey, yang disambung dengan litar luar. Litar luar tu apa? Maksudnya ada wayar penyambung lah dekat sini. Okey, lepas tu ada V kat sini. V tu namanya adalah voltmeter. Voltmeter fungsinya adalah untuk detect kehadiran arus elektrik, current, kehadiran current. Maksudnya jarum penunjuk tu kalau dia deflect, maksudnya ada elektrik yang mengalir lah, ada arus yang mengalir. Faham tak? Faham tak? Just nak faham ayat menggunakan gambar rajah tu. Okey, so maksudnya apakah perubahan tenaga dalam sel kimia ni kena tahu, iaitu iaitu kita akan ubah daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Sama-sama itu tulis kat buku. Tenaga kimia kita akan guna tenaga kimia kepada tenaga perubahan tenaganya daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Dah ke yang? Dah? Sekejap, kenapa kabur? Ni pun kabur? Dekat buku ni pun kabur? Kabur. Macam mana saya tak nak bagi kabur? Sebelum ni macam elok je. InsyaAllah kot. Cikgu penat kot. Sambung nantilah. Kok hang? Cikgu. Apa? Yang maksud sel kimia tu kan? Dia ada disambung dengan apa? Litar luar. Kita panggil litar luar. Litar luar. Tahu tak litar luar tu apa? Tahu tak litar luar tu yang mana? Yang ni lah yang di sini ni Taurik. Maksudnya ni. Maksudnya wayar penyambung lah, wayar. Ni wayar. Boleh ke? Okay, next. Cepat. Okay. So macam mana kita nak tentukan, korang kena faham dulu macam mana nak tentukan terminal negatif dan terminal positif untuk sel kimia. Okay, macam mana nak tentukan terminal positif, terminal negatif. Okay.
Sama je, maksudnya kalau kita akan pakai balik knowledge kita yang dulu, iaitu, okey, logam yang mempunyai keupayaan elektrod piawai E yang lebih negatif atau kurang positif berbanding dua-dua elektrod tu akan menjadi terminal negatif ataupun anode. So terminal negatif atau anode adalah elektrod yang tempat berlaku pengoksidaan. Okey, ceritanya mudah sahaja. Okey, so ceritanya mudah, jangan nak pening-pening sangat. Kita ada dua elektrod. Okey, sama je macam sebelum ni. Kita akan ada dua elektrod. Okey, dua elektrod. So macam mana kita nak tahu siapa elektrod belah mana adalah terminal negatif, belah mana terminal positif. Okey, kita tengok elektrod. Kita kena tengok elektrod tu. Okey, contoh kat sini kita tengok siapa yang lebih E-node dia lebih negatif. Okey, mana punya pensel? Okey ni. Kita akan tengok E-node value yang lebih negatif. So yang lebih negatif akan jadi terminal negatif lah sebab dia lebih negatif. Okey. So akan yang lebih negatif, elektrod mana yang lebih negatif akan jadi terminal negatif atau namanya adalah sebagai anode. Okey. Sama-sama tu catat. So satu lagi partner elektrod akan jadi terminal apa? Positif. Akan jadi terminal positif atau nama lainnya adalah sebagai cathode. Kena faham dua istilah ni. Kena faham terminal negatif, terminal positif, kena faham term anode, term cathode. Okey, negatif tempat berlaku pengoksidaan, negatif tempat berlaku penurunan. Korang faham tak ni? Faham. Boleh tak? Okey, next. Cuba tengok gambar rajah. Kita tengok okey, yang ni kita dah tengok tadi. Okey. Okey, lengkapkan dulu dalam buku. Mana lagi bahagian yang belum lengkap? Okey, kat sini cuba lengkapkan dekat buku. So terminal, okey tengok sini. Terminal ni terminal negatif. Yang sini terminal positif. Lengkapkan dulu dalam buku. So terminal negatif maksudnya E-node value yang lebih negatif lah. Kalau positif, E-node value yang lebih positif. Lengkap dulu dalam buku. Take five. Okay. Next. Okay. So metal, logam yang mempunyai keupayaan elektrod piawai lebih negatif ataupun kurang positif. Kenapa ada perkataan kurang positif? Maksudnya kalaulah dua-dua elektrod tu, E-node dia semua positif. So kita akan ambil yang lagi kurang. Kalau ada negatif satu, positif satu, kita akan ambil yang negatif. Menjadi terminal negatif atau anode. So atom logam membebaskan elektron dan mengalami pengoksidaan. Tulis dalam buku mengalami pengoksidaan. So logam satu lagi yang mempunyai keupayaan elektrod yang lebih positif ataupun namanya kurang negatif menjadi terminal positif atau cathode. So ion dalam elektrolit yang dipilih untuk dinyahcaskan akan mengalami penurunan. Buat dulu. Tulis dulu, isikan tempat kosong dulu.
Dah siap ke? Sekejap. Okey. So kita tengok kepada contohnya yang berlaku. Contohnya kat sini. So dekat sini kita tengok korang ada ini kita panggil cell voltage. Macam mana kita tahu cell voltage? Sebab apa? Sebab senang cerita, ada bateri tak kat sini? Tak ada bateri. Sebab apa? Sebab inilah jadi baterinya nanti. Maksudnya daripada tenaga kimia yang berlaku daripada sini akan menghasilkan tenaga elektrik. So sebenarnya ini adalah baterinya. So apa yang kita tengok, contoh kat sini ada cuprum dengan ada magnesium. Tengok dalam buku. Nanti saya akan cuba atasi masalah karbon ni. Habis selama ni masa saya duduk present sama ni memang karbon lah. Ke hari ni je? Hari ni je. Oh hari ni je? Sebelum ni okey? Ya. Apa Tangguh dulu ayo. Kau janganlah, kita ni baru bab satu tapi habis lagi, kau tahu tak? Pening lah aku ni. Kita ada cuprum dengan kita ada magnesium. So ceritanya macam gini. So kita ada persamaan reduction kan daripada electrode potential punya series. Ingat tak? Mg tu plus tambah 2E, so ini dia punya E naught value. Yang kan saya dah ajar sebelum ni. Mana satu oxidizing agent? Sama je style dia. Oxidizing agent macam mana? Kat belah mana oxidizing agent? Reducing agent kat mana? Siapa nak jawab? Amir? Dah. Mana satu oxidizing agent? Belah kiri ke belah kanan? Oxidizing agent. Agent pengoksidaan. Kita ada belah kiri. Kita ada belah kanan. Belah kiri. So ini adalah agent pengoksidaan. Yang belah sini pula agent apa? Agent penurunan. Agent penurunan ni maksudnya apa? Yang akan mengalami apa nanti? Siapa? Yang akan lepaskan elektron. Yang agent penurunan ni lah yang akan lepaskan elektron kan? Betul tak? Agent penurunan ni akan lepaskan elektron. Yang pengoksidaan ni akan terima elektron. Itu je cerita dia. So sekarang ni kita compare lah. So kita nak compare siapa lepaskan elektron. Kita compare dua ni, Mg dengan copper. Sebab itulah dekat elektrod ni. Dekat elektrod dua ni. So Mg dengan copper. Siapa yang akan lepas elektron antara dua ni? Siapa? Saya nak tanya Taurik. Mana Taurik? Taurik? Oh, Taurik. Bagi tanda. Cepatlah Taurik. Mana Taurik? Pergi mana? Tanda. Ni nak terberok lah. Khairil lah pengen tanya Khairil. Siapa antara dua ni siapa kita akan pilih untuk lepaskan elektron?
Mana? Pilihlah antara dua eja penurunan yang kita ada, Mg dengan copper. Siapa kita akan pilih untuk lepaskan elektron? MG. Pandai, kita akan pilih Mg. Kenapa? Lebih negatif. Apa benda lebih negatif? Elektron. E0 value dia. Inert value. Electrode potential kita panggil. Electrode potential value, keupayaan nilai electrode. Okey. E0 value dia lebih Negatif. lebih Negatif. negatif. Okey, pandai. Okey. So, kenapa lag ke? Hello? Lag. Suara saya lag ke? Ya, okey dah. Lag. Someone tutup speaker. Okay. So, E0 value dekat magnesium lebih negatif. So, bila negatif, so magnesium akan lepaskan elektron. So, elektron mengalir daripada mana yang elektron mengalir? So, dia mengalir daripada sini lah. Sini. Nampak tak anak panah ni? Anak panah. Dia mengalir ke sebelah sini. Tapi, bukan kuprum ni yang terima elektron. Sebab, kita dah tengok kat sini. Yang akan terima elektron dekat ion. Ni, dekat ion dia ni. Sama ada Mg2 plus ataupun Cu2 plus. So, kita pilih yang siapa? Kita pilih yang mana? Nazif. Hello, Nazif. Nazif. Oh, Nazif. Lag. Kau tak payah nak lag sangatlah, cepat. Ya. Cepat, kita pilih siapa? Mg2 plus atau Cu2 plus yang akan terima elektron? Cu. Cu2 plus ke Cu? Cu2 plus. Kenapa kita pilih Cu2 plus? Inner value dia positif. More positif. Sorry. More positif. Kurang BM. Okay, lebih positif. Itu cerita dia. So, siapa yang akan terima elektron? Cu2 plus. So, Cu2 plus akan terima elektron. Okay, so Cu2 plus terima elektron. So, dia akan jadi Cu. Dah, itu je lah cerita dia. Benda sama je yang korang belajar sebelum ni. Okay. Okay, so penuhkan tempat kosong korang. So, penuhkan. Okay, magnesium. Ni BM. Ni BI. BM ni mana? Bawah. Oh, sini. Okay. So, electrode magnesium akan jadi terminal apa? Okay, kita baca kat sini. So, dia terminal apa? Tadi kita dah belajar magnesium tadi. Magnesium. Okay, dia adalah more negatif kan? So, bila more negatif, dia akan jadi terminal apa? Bila more negatif, dia akan jadi terminal apa? Terminal Negatif. apa? Terminal negatif lah. Okay. So, tulis kat situ. Tulis kat buku. Okay, electrode magnesium adalah terminal negatif. Okay, ataupun kita panggil sebagai anode. Kerana nilai keupayaannya adalah negatif. Lebih negatif daripada E0 value kuprum. Okay, cuba lengkapkan sekarang. Okay. So, magnesium adalah ejen apa? Penurunan. Penurunan yang kuat. So, atom magnesium
Someone close speaker jap. So atom magnesium membebaskan elektron membentuk ion magnesium. So persamaan setengah dia macam mana? Persamaan setengah dia kita reversekan dia. So Mg2 plus tambah 2E. Okay, so bila atom magnesium lepas elektron dia akan menjadi nipis lah. Dia akan menjadi semakin nipis. So elektron mengalir, bukan elektrod elektron mengalir melalui litar luar ke elektrod kuprum. Okey, cerita belah kuprum pula. So elektrod kuprum akan jadi terminal positif atau nama lainnya adalah kathod. Tolong highlight nama lain, kathod ataupun anode supaya korang tak keliru. Okey, kerana keupayaan elektrod bagi kuprum adalah lebih positif daripada magnesium. So elektron dari magnesium mengalir melalui litar luar ke elektrod kuprum. Okey, tapi ingat bukan elektrod kuprum tu yang terima elektron. Yang terima adalah sebab kita dah tengok ejen yang akan terima elektron ataupun nama lain dia ejen pengoksidaan adalah pada ion Mg2+ ataupun Cu2+. So kita dah teliti tadi, so ion kuprum adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Okay, so ion kuprum dalam elektrolit menerima elektron membentuk atom kuprum. So ion kuprum diturunkan. So persamaan setengah dia macam mana? So kita pakailah persamaan tu sebab itu penurunan kan. So kita pakai je persamaan penurunan yang diberikan. Cu2 plus tambah 2E. So jadi Cu. So pemerhatian kita akan nampak nanti. Okay, Cu2 plus ni. Okay, dengan Cu. Maksudnya dia akan jadi atom. So pepejal perang terenak di permukaan elektrod kuprum. Dah siap belum? Belum. Salin dulu. Kabur cikgu. Kabur kan? Macam mana saya nak buat? Macam mana? Kenapa lah? Masalah dia? Sekejap. Tak apalah, sabar je lah. Saya akan cuba lepas ni. Sekejap, saya cuba. Kat mana yang korang tak boleh? Kat mana? Elektrod mana? Yang dekat belah mana yang saya tak boleh nampak? BB. Ya.
Jap. Salah. Telima. Sekejap Nampak tak apa yang saya share? Hello? Tidur dah semua. Nampak. Ni jelas tak? Kabur tak? Okey. Oh, maksudnya file tu lah yang tak okey. Dah siap ke? Dah. Okay, so dua persamaan yang penting yang korang kena tengok adalah persamaan setengah untuk pengoksidaan. So Mg2 plus tambah 2E untuk persamaan setengah penurunan Cu2 plus tambah 2E jadi Cu. Apa-apa pun rujuk kepada seri electrode potential tersebut. Okay, ada benda yang saya nak terangkan berkenaan dengan keamatan warna biru. Okay, keamatan warna biru korang kena faham. Keamatan warna biru ni okay. Okay. Okay, so kita ada larutan. Okay, so dalam ni adalah Cu. Okay, ini adalah larutan CuSO4 kot. CuSO4, so di mana dalam larutan tu ada Cu2 plus lah. Okay, boleh saya bagi Cu2 plus punya. Okay, ada ion Cu2 plus. Okay, saya nak korang faham dari segi keamatan warna. Okay, sekarang ni bila kes terjadi, so Cu2 plus terima elektron, so dia jadi Cu. Okay, maksudnya sekarang, okay, korang rasa Cu2 plus ni lama kelamaan kepekatan ion Cu2 plus ni dalam larutan semakin sikit ke semakin berkurang? Kepekatan ion Cu2 plus dalam larutan ni semakin lama semakin sikit ke semakin berkurang? Berkurang. Kenapa dia berkurang? Buang elektron. Dia dah terima elektron, lepas tu dia terima elektron dia jadi apa? Atom. Atom siapa? Atom apa dia jadi? Cu. Atom Cu lah.
Okey, sebab itulah kelama-kelamaan CO2 plus dalam larutan dah semakin berkurang. Sebab apa? Sebab dia dah pun jadi CU. Okey, saya nak korang faham. Warna biru larutan disebabkan CO2 plus. Okey. Warna biru larutan disebabkan CO2 plus sebab CO2 plus warnanya biru. Okey. So lama kelamaan apa yang jadi pada warna biru larutan? Apa yang jadi pada warna biru larutan? Semakin apa? Semakin apa pada warna biru dia? Semakin Pudar. pudar lah maksudnya. Kenapa semakin pudar? Dah berkurang. Sebab apa? Sebab siapa yang beri warna biru pada larutan? Siapa yang memberi warna biru? Elektron. Bukan elektron. Siapa yang beri warna biru kepada larutan? CO2 plus. CO2 plus ni lah yang beri warna biru pada larutan. So bila dia dah tukar jadi atom Cu, okey. So warna biru larutan pun akan jadi semakin berkurang lah. Sebab apa? Sebab Cu2 plus tu pun dah makin tak ada. Makin dah hilang dah sebab dia dah jadi tukar jadi Cu. Cu ni yang pepejat atom ni bukan warna biru. Yang ini warna perang. Yang warna biru ion. Bila Cu2 plus tu jadi ion baru dia warna biru. Okey, faham konsep yang itu. So, kepekatan larutan kuprum sifat berkurang kerana ion kuprum dinyahcaskan bla 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 bla. So, keamatan warna biru larutan kuprum sifat berkurang. So, isikan dah yang kat situ. Okey, so jika logam magnesium digantikan dengan zinc, so bacaan voltan akan berkurang kerana nilai keupayaan lebih kurang negatif daripada lebih dekat dengan kuprum dalam seri elektrokimia. Okey. Yang ini korang kena tengok jarak. Okey, maksudnya kat sini untuk yang D, okey, faham ayat yang D dulu. Okey, jika logam magnesium digantikan dengan logam zinc. Okey. So korang cara dia senang saja. So dikata apa ni? Nilai voltan akan berkurang kerana keupayaan elektrod zinc adalah kurang lagi negatif daripada magnesium. Okey. Maksudnya kat sini korang tengok ni je. Nak tahu dia punya nilai tu tinggi ke rendah, korang tengok jarak antara dua tu. So kita tengoklah dalam electrode potential. Okey, cuba tengok electrode potential. Okey. Tadi kita kuprum, kuprum kat mana kuprum? Kuprum kat mana? Kuprum kat sini. Okey, ni kuprum. So ini adalah kuprum. Sekejap saya Okey, kuprum belah mana kuprum? So kuprum belah mana? So kuprum kat mana sini? Kuprum kat sini. Okey. Magnesium kat mana magnesium tadi? Magnesium kat atas ni kan? Okey. So kalau kita tukarkan, kita gantikan magnesium dengan zinc. Kita gantikan magnesium dengan elektrod zinc. Okey, kita ganti yang ini. Okey, yang ini yang kita ganti. Ini yang kita ganti. Okey, korang tengok jarak ni. Jarak antara copper dengan magnesium dengan jarak antara copper dengan zinc, mana satu lebih jauh? Copper dengan magnesium. Jarak magnesium dengan copper lebih jauh kan? So bila jauh, nilai voltan yang terhasil lebih tinggilah. Bila jarak dua elektrod tu lebih dekat, maksudnya nilai voltan yang dihasilkan tu akan jadi lebih rendah. Okey, kalau saya gantikan dengan ferrum. Saya gantikan dengan ferrum. Apa jadi pada nilai voltan tersebut? Rendah. Dia akan jadi lebih rendah lah sebab jarak antara copper, kuprum dengan ferrum lebih dekat dalam seri elektrod potential tu. Okey. So itu je pun, bukan susah pun, itu je. So kita take file sekejap, 5 minit. Sebelum saya habiskan untuk sel voltine ni, ada sikit lagi.
Habiskan, kita rehat sekejap 5 minit. Saya nak masuk sikit kepada ni. Benda yang sama je, sel voltan juga, cuma tu. Kita rehat sekejap 5 minit. Anda nak pergi kencing. Korang kelas MX dah mula kan malam kan? Kau masuk tak kelas guru muda MX tu? Malam ni. Dia dah start dah kan hari Ahad hari tu kan? Ke baru malam ni start? Hari ni. Malam ni baru. Hari ni baru start? What? Agak jam. Kamu tu. Haikal kat pondok ke tu Haikal? Habis dah? Belum. Kejap, saya pergi rehat kejap. Saya nak habis sikit lagi. Habis kopi tu. Satu. Sepatutnya pukul 1. Alah, tapi 10 minit je pun lagi. Sikit lagi. Ada benda sikit lagi. Buat isyak sebenarnya. Kita nak sambung terus ni. Banyak ilham sungguh aku tak lagi menggombal. Tuhan yang menyusun kata mesra, ungkapkan apa yang ku rasa. Di hatiku tertulis namamu, sertai di setiap langkahku. Semua kasihku hanya untukmu. Izinkan aku bersamamu. Manis buah kelapa, tak semanis gula. Aku ungkapkan cinta, ku harap kau terima. Dan ku jamin kasihnya sejawara cinta. Oh manis buah kelapa, tak semanis gula. Siapa pemilik cinta yang tiada duanya? Akulah pemiliknya, yang pastinya sejawara cinta. Okey, kita sambung sikit lagi. Okey, satu lagi bentuk sel voltan yang korang perlu tahu. Okey, namanya adalah kita panggil sebagai sel Daniell. Okey, so sel Daniell ni sebenarnya salah satu contoh kepada sel kimia. Okey, so di mana sel tu maksudnya dia macam gini. Okey, maksudnya sel tu dia split, dia pecah dua. Okey, so kalau korang tengok kamu punya buku, so sel tu dia split, dekat sini dia split. Kalau compare dengan yang biasa ni satu je kan, di dalam satu larutan ni je. Okey, yang ini dia split kan, maksudnya kita ada zinc, kita ada cuprum. Cuma setiap larutan tu kena ikut elektrod tersebut. So contoh kalau kat sini cuprum, larutan tu akan jadi cuprum sulfat. Okey, so maksudnya cuprum tu dia kena cuprum ion, maksudnya dia kena rendam, elektrod tersebut kena rendam dalam larutan ion dia. Okey, so cuprum sulfat. Okey, zinc maksudnya dia rendam dalam larutan ion dia, iaitu ion zinc lah, iaitu zinc sulfat. So zinc sulfat ni maksudnya zinc tu dalam keadaan ion. Okey, satu lagi gambar rajah macam ni.
gambar rajah sebenarnya macam ni sama macam gambar rajah di sini. Cuma, kalau kamu nampak kat sini, dia macam ada dalam satu bekas. Cuma sebenarnya dia split kat sini. Dia pisahkan larutan kat sini. Dia pisahkan guna pasu berliang. Ini pasu berliang. Kat sini ni dia split, ada split kat sini. So dia guna larutan yang sama lah. So kuprum dengan larutan kuprum sulfat, zinc dengan zinc sulfat. So kau kena hati-hati, kau kena bezakan gambar rajah ni macam mana, gambar rajah ni macam mana. Tapi konsep kita sama sahaja. Cuba korang highlight fungsi pasu berliang ataupun titian garam. Yang ini bila di-split dua ni, macam mana dua benda ni nak berhubung sebab elektron perlu mengalir. Litar dia sentiasa bersambung, dia tak boleh putus. So dia akan gunakan, bentuk ni namanya titian garam. Ni titian garam. Kalau di sini namanya adalah pasu berliang. So apa fungsi dua-dua ni? Fungsinya sama untuk membenarkan ion-ion bergerak melaluinya dan melengkapkan litar. Tolong highlight yang ini sebab yang ini pun selalu keluar. Exam dia tanya fungsi pasu berliang ataupun titian garam. So next saya nak ajar korang berkenaan dengan satu sel notasi. Sel notasi ni maksudnya macam mana kalau soalan tu kamu buat, macam mana kita nak buat sel notasi. So sel notasi ni sebenarnya dia ada cara dia macam mana nak buat. Sebenarnya sama macam kita punya persamaan pengoksidaan dengan persamaan penurunan. So ceritanya, nanti sekejap lagi saya bagi korang tengok yang tu. So kita terus tengok kepada apa benda yang nak kena tengok dalam sel DNA. Saya nak seorang guide saya. Saya nak panggil siapa? Saya nak panggil Adib bolehlah, Adib. Adib. Hello Adib. Adib. So kat sini kita pakai, Adib, saya nak korang detect. Saya nak Adib detect kat sini. Apa kita ada electrode potential kan? So agak-agak dua siri electrode potential yang kita akan pakai. Siapa? CO2 plus. Adik sebut, adik tu saya akan saya Betul ke ni sel tu? Ha? Betul ke ni sel? Sel? Betul lah, kenapa pula? Bahaya. Bukan sel badan tu. Kau fikir sel apa? Tak betul nama sel ni. Betul lah. Serius lah. Habis nak nama apa? Sel apa? Hafiz. Hey. Ada? Ya, nama dia Sel Daniel. Orang yang jumpa tu Daniel namanya kot. Betul ke ni ke? Betul lah koma. Apa Adik? Bagi saya dua siri electrode potential yang terlibat. Buat persamaan dia. Adik? Ya. Buat persamaan dia. Cepat. CO2 plus. Cu2 plus. Lepas tu? Plus. Plus tambah? Zn. Sabar. Persamaan setengah masing-masing dulu. Tambah. Persamaan setengah. Kita nak baca E0 value dulu. Persamaan yang ada E0 value tu. Itu namanya persamaan standard electrode potential. Persamaan standard electrode, keupayaan electrode. Keupayaan electrode standard. Bahasa Melayu dia. Macam mana? Cu2 plus tambah 2E. 2E jadi apa? Cu. Cu, pandai. So E0 value dia berapa? 2E. 2. Positif 2.
Positif ke negatif? Negatif. Negatif berapa? Negatif. Tengok dalam buku ya, ada dekat dalam buku kan. Benda ni dalam buku, benda ni akan disediakan, bukan korang kena hafal. Negatif berapa? Negatif 2. Betul ke negatif 2 kawan-kawan? Alah. Positif. Positif tu. Positif berapa? Baca je dah dalam buku. Negatif. 0.34. Positif 0.34. 0.34 kan? Ya. Lagi satu. Apa lagi satu siri elektrod keupaya elektrod yang akan terlibat? Zn. Pandai. Kita tengok je kat sini, tengok je pelibatan dia Zn tu plus. Maksudnya Cu tu plus. Maksudnya pelibatan dua ni je yang akan terlibat. So Zn tu plus. Lepas tu adik. Tambah 2i. Tambah 2i lepas tu jadi apa? Zn. Okey, E naught value dia berapa? Negatif 0.36. Negatif 0.36 volt. Okey. Okey, pandai. Terima kasih adik. Okey, saya nak suruh siapa pula ni? Okey, saya nak suruh Hafiz. Hafiz? Oh, Hafiz. Mana si Hafiz? Hafiz? Ya, saya. Okey, ceritakan kepada saya. So kita akan daripada sini kita akan start pilihlah siapa yang akan lepaskan elektron, siapa yang akan terima elektron. So macam mana? Cuba cerita kat saya. Mana satu ejen pengoksidaan, mana satu ejen penurunan, Hafiz? Jangan tertipu, Fiz. Ejen penurunan tu ni. Belah mana? Belah kiri. Belah kiri penurunan. Ya. Belah kanan pengoksidaan. Betul ya? Hafiz. Jangan main tembok, Hafiz. Belah ni apa? Belah ni apa? Korang ni cepat-cepat belajar lah betul-betul. Dengarlah betul-betul. Kiri pengoksidaan, kanan ejen penurunan. Okey, so Ya. ni ejen Sidaan. pengoksidaan. Ejen. Okey, ni ejen Penurunan. penurunan. Okey, so ejen mana lepas elektron? Ejen penurunan ke pengoksidaan, Hafiz? Aku tak tahu, dia tak tahu. Penurunan. Yang lepaskan elektron siapa? Ejen Penurunan. penurunan lah yang akan lepaskan elektron. Yang akan terima elektron, ejen pengoksidaan. Okey. Betul. Torik. Torik. Torik, cepatlah Torik. Korang ni kan. Alip. Hello, Alip. Hello. Alip mana Dah ada dua. Okey, tak apalah. Kita bagi Alif Farhan. Lo. Alif Farhan. Ada ke tak ada Alif Farhan tu? Lo. Hello? Alif Farhan ada tak? Haikal. Oh, Haikal. Haikal, cepatlah Haikal, tolong Haikal. Kawan lain macam tak sporting je. Ada. What? Cepat, cuba cerita kat saya. Siapa lepaskan elektron? Okey, so dekat ejen penurunan, kita akan pilih siapa untuk lepaskan elektron?
Kita akan pilih CU ke kita akan pilih zinc? Je penurunan cikgu. Kita akan pilih siapa? CU ke kita pilih zinc, Haikal? Zinc. Kita pilih zinc. Zinc. Kenapa kita pilih zinc, Haikal? Sebab inert value dia Lebih lebih negatif tu. pandai. Okay, so automatic zinc akan jadi terminal apa kat sini? Zinc akan jadi terminal apa? Negatif. Terminal negatif. Itu je yang nak kena tahu. Okay. Sekarang ni siapa pula terima? Okay, lepas tu elektron pun mengalir. Elektron mengalir daripada zinc. Pun dia mengalir. Dia mengalir macam tu. Okay. So siapa terima elektron? Okay. Khairil, cepat Khairil. Siapa terima elektron? Cu2 plus ke Zn2 plus terima elektron? Cu2 plus. Cu2 plus. Okay, kenapa Cu2 plus terima elektron? Inert value dia lebih positif. Inert value dia lebih positif. So senanglah. So kita boleh buat persamaan setengah dia. So persamaan setengah dia. Okay, persamaan setengah untuk zinc. Macam mana persamaan setengah untuk zinc? Cu. Zinc dulu. Zn. Kita akan terbalikkan dia. Zn jadi apa? Zn. Zn 2 plus tambah Tambah 2E. 2E. Okay, Cu2 plus pula apa persamaan setengah dia untuk Cu2 plus pula? Cu2 plus tambah 2E jadi Cu. Itu je cerita dia. Bukannya susah pun. Lepas tu nak cerita dalam bentuk ayat. Itu je cerita dia. Okay. Susah ke? Tak susah pun kan? Saya terpaksa laju ni sebab kita dah tertinggal banyak ni. Okay. So korang salin kat sini. Salin. Okay, salin. So elektron zinc akan jadi terminal negatif. Salin dulu semua ni. Salin dulu dekat buku korang. Salin dulu. Saya mainkan lagu ya. Okay. Oh, manis buah kelapa, tak semanis gula. Aku ungkapkan cinta, ku harap kau terima, kan ku jamin kasihnya. Sandiwara cinta. Oh, manis buah kelapa, tak semanis gula. Aku ungkapkan cinta, ku harap kau terima, kan ku jamin kasihnya. Sandiwara cinta. Oh, manis buah kelapa, tak semanis gula. Siapa pemilik cinta yang tiada duanya? Akulah pemiliknya, yang pastinya sandiwara cinta. Sandiwara cinta. Sandiwara cinta. Oh, hujan. Dah siap ke salin? Belum. Tukar lagu tu. Nak lagu apa? Hatiku berkata, Best apa lagu ni? Kau nak lagu apa? Boleh tu. katakan cinta, namun aku mau mengawalnya. Jantungku berdebar saat kau menatapku dari salah kita. Bicara sama kamu, bibirku terbungkam melihat senyummu. Aku tak kuasa saat
di depanmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa. Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Aku berdebat saat kau menatapku dari saat bisa bicara sama kamu. Bibirku terbungkam melihat senyummu. Aku tak kuasa saat di depanmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi Dah siap aku ah? Belum siap lagi? Belum, belum. aku selalu tak bisa. Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa. Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama. Okey. Okey, okey. Okey. Dah sikit lagi. Ni, saya nak ajar sel notasi ni. Okey, so dalam sel notasi ni macam mana nak buat sel notasi? Senang je. Korang tengok daripada persamaan ion keseluruhan. Okey, macam mana nak buat persamaan ion keseluruhan? Macam mana nak buat persamaan ion keseluruhan? Macam mana nak buat persamaan ion keseluruhan? Kita dah belajar dah sebelum ni. Okey. Pengoksidaan. Untuk pengoksidaan, persamaan pengoksidaan Zn. So Zn 2 plus tambah 2E. Penurunan Cu2 plus tambah 2E. So dia jadi Cu. Okey. Soalan saya, macam mana nak buat persamaan keseluruhan? Ambil kiri, lepas tu ambil kanan. Ya, sebelum tu matikan siapa dulu? E. Matikan Elektron. siapa? Matikan elektron, kiri dan kanan. Lepas tu kiri belah kanan sama dengan belah kanan, belah kiri sama dengan belah kiri. Okey. So maksudnya Zn saya suka macam ni. Okey, tapi belum sel notasi lagi. Sel notasi tu maksudnya macam ni. Sel notasi tu maksudnya okey, korang padankan Zn dengan Zn tu dengan yang sama dia. Okey, contoh macam ni. Okey. Zn nanti dia jadi apa yang? Zn nanti jadi apa? Zn 2 plus kan, betul tak? Betul. So, buat slash macam ni, ni sel notasi. Zn 2 plus. Okey, sel notasi tu maksudnya dia Zn 2 pisahkan plus. pengoksidaan dan penurunan. 2 plus. Ya. Lepas tu, okey, settle untuk pengoksidaan, pisahkan, buat 2 stroke macam ni. Okey, kita nak buat penurunan pula. Penurunan siapa yang mula? Cu 2 plus. Cu 2 plus jadi apa? See you. Jadi Cu. Macam ni je sel notasi. Sel notasi tu maksudnya dia pisahkan pengoksidaan dan penurunan. So saya suka daripada persamaan keseluruhan ni, kita tengok. Okey, so kat sini adalah, so bahagian sini adalah pengoksidaan. Bahagian sini adalah penurunan.
So itulah sel notasi. Sel notasi tu maksudnya kita ada pengoksidaan dan ada penurunan. Okey, masing-masing yang di sini dipisahkan satu stroke. Cuma antara dua bahan yang berlainan dipisahkan oleh dua stroke. Sebenarnya dua stroke ni melambangkan apa? Dia melambangkan titian garam sebenarnya. Kan kita tengok gambar rajah tu kan, gambar rajah yang pisah macam tu kan, gambar rajah dia kan gambar rajah macam ni kan. Mana gambar rajah dia? Gambar rajah macam ni kan. So sebenarnya dia nak bagi tahu. Maksudnya Zn jadi Zn tu plus dipisahkan stroke dengan double stroke, lepas tu Cu tu plus jadi Cu. Itu je cerita dia sebenarnya. Okey, ni. So elektrod anode dekat terminal negatif. So dia jadi apa? Ini apa dia jadi apa? Dipisahkan oleh titian garam. So itu sahaja yang korang kena belajar hari ni. Sekejap. Cuba bagi saya sel notasi yang ini. Cuba bagi saya sel notasi yang ini. Siapa nak angkat tangan? Cikgu, memang tak adalah yang akan nak cikgu. Okey, cuba bagi saya sel notasi yang ini. Cepat. Siapa bagi ni? Habis. Hello? Ya. Cuba bagi sel notasi yang ini. Tadi kita dah buat dah tadi. Pengoksidaan dia, kita dah buat dah tadi. Persamaan pengoksidaan dia apa tadi? Pengoksidaan dia tadi, apa persamaan pengoksidaan dia tadi? Kita dah buat Mg, jadi Mg2 plus tambah 2E. Okey, penurunan. Kita dah buat persamaan penurunan tadi. Cu2 plus tambah 2E, jadi Cu. Macam mana persamaan keseluruhan? Cepat Hafiz. Mg. Okey, lepas tu? Tambah Cu2 plus. Tambah Cu2 plus, lepas tu? Nak mana? Okey. Mg2 plus. Mg2 plus. Tambah Cu. Tambah Cu. Okey, so cuba buat sel notasi. Mg. Pandai. Mg. Lepas tu? Palang. Palang 1. Lepas tu? Mg2 plus. Pandai. Lepas tu? Palang 2. Palang 2. Lepas tu? Cu2 plus. Cu2 plus. Pandai. Palang. Okey. U. Ya Allah, cerdiknya. Okey. So itulah yang berlaku untuk sel notasi. Tak ada apa pun cerita dia. Yang penting kau tahu siapa tu, bla 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 bla. Dah lah. Aku dah penat dengar pembebel. Okey. Bye bye. Terima kasih semua. See you. Cikgu. Terima kasih, cikgu.